Mesti senyum tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Puan Hazliana. Salam Puan Syuhada. Okey. Okey. So hari ni adalah hari untuk hari ni saya nak bercerita mengenai pelat. Gigi buat kenapa gigi buat live? Kenapa giginya saya buat live? Memang gigil lah, agak gigil lah malam ni kan. Tapi tak apalah. Alang-alang dah tengah PKP ni kan. Lagipun bukannya saya pergi office pun pagi-pagi. Kan. Lagipun ini adalah satu dia sebenarnya satu cabaran untuk saya, sebab dia macam ni. Dia kalau kita nak minta, okay, macam contoh kan, saya selalu cakap dekat parents kan, kenapa macam ni, kenapa saya cuba sedaya mungkin untuk buat live setiap hari. Okay, sebab saya selalu cakap dekat parents supaya konsisten. Bila buat aktiviti dengan anak-anak, kena konsisten setiap hari. Macam tu. So saya selalu bagi nasihat macam tu kan. Jadi kalau let's say saya bagi nasihat macam tu tapi saya tak buat, maksudnya saya tak buat kerja ataupun apa yang saya patut buat setiap hari, jadi macam tak kena, macam tak apa kita panggil, tak walk the talk lah kan. So that's why sebenarnya saya cuba seboleh mungkin setiap hari saya cuba live. Setiap hari saya cuba untuk live, supaya saya nak benda tu jadi konsisten, dan lama-lama saya dah terbiasa. Lama-lama saya dah terbiasa. Kalau ada mungkin ada benda-benda yang saya ataupun ada perkara-perkara yang tak dapat dielakkan, yang buatkan saya tak live, yang tu yelah. Okay, tapi kalau seboleh mungkin, selagi saya ada masa, selagi saya boleh live, so saya live. Kan, tadi lagi pun tak adalah susah sangat pun. On je kamera, saya bercakap je lah kan. Saya bukan nak kena cari apa-apa pun. Paling-paling pun saya buatlah reading sikit kan, untuk buat live supaya lebih teratur. Jadi saya nak supaya saya boleh konsisten dengan saya punya usaha, saya punya apa yang saya buat, saya boleh konsisten, supaya bila saya nasihatkan orang untuk konsisten, at least saya dah buat dulu perkara yang konsisten, itu mengajar. Kan, saya mengajar parents secara konsisten. Okay, and then sebab saya nak orang yang mendengar ataupun orang yang parents yang mendengar dan juga buat aktiviti dengan anak pun lepas ni konsisten juga. Setiap hari cuba walaupun macam kadang-kadang malas kan. Saya pun kadang-kadang tu macam malam-malam kadang tu rasa penat, rasa macam rasa macam nak tidur macam tu kan. Sebab kadang-kadang macam daripada pagi pun saya, walaupun dekat rumah, saya still bekerja juga. Bekerja work from home lah kan. Masih ada team yang saya kena meeting, saya kena train. So saya kena fikir strategi untuk bisnes, strategi untuk kelas untuk bisnes, kelas untuk sebagai seorang speech, sebagai seorang trainer. So setiap hari banyak kelas saya kena attend, dan juga untuk training lagi. Jadi macam sepanjang hari tu agak sibuk. Tapi dah kalau malam saya punya jadual untuk live, so saya kata okay, tak apa, yang penting saya buat. So nanti bila saya nasihatkan orang, tak adalah kita ni cakap benda yang kita tak buat kan, macam tak best lah kan. So supaya saya pun nak orang yang
mendengar orang macam parents yang dengan saya ni pun InsyaAllah jadi konsisten juga. Kalau tiap-tiap hari saya buat live, saya dengan harapan supaya setiap hari parents yang nak buat ni ada guide. Ada something. Kadang-kadang mungkin kita dah dengar satu-satu ilmu ataupun saya punya live, mungkin kadang-kadang berulang-ulang je saya cakap benda tu kan. Tapi selalunya macam saya pun, saya suka juga attend kelas berulang-ulang sebab walaupun kadang-kadang kita dah pernah dengar ilmu tu, tapi always kita akan dapat ilmu yang baru satu. Dan satu lagi, bila kita berada di dalam satu circle ataupun kita berada dalam majlis ilmu, apa yang saya dapati adalah saya punya energi ataupun semangat tu dia apa tu, maksudnya dia tak luntur. Semangat tu dia tak hilang. Sebab kalau saya lama tak attend kelas, contoh lama saya tak pergi belajar, lama saya tak masuk kelas, saya akan rasa down. Bukan down lah, dia macam rasa lemah, rasa macam tak bermaya, otak rasa macam pelan, macam slow macam tu. So that's why saya macam, saya kata tak boleh, saya nak kena sentiasa belajar satu dan sentiasa mengajar satu. Okay, kalau saya boleh mengajar, maksudnya saya faham. Kalau selagi saya tak faham ilmu saya belajar tu, saya tak akan boleh simplify dan ajar orang lain. Kan, maksudnya saya cuba untuk buat benda tu. So nanti buat topik macam mana nak cakap saya spontan. Okay. Dan jawab soalan, baru dapat buku. Aunty Aisyah ya. Okay. Supaya kita pun dapat sustain energy kita. Sebab bila nak buat aktiviti dengan anak-anak ni, especially anak-anak yang delay, tambah pula ada yang aktif, ada yang attention dia masalah, ada macam tak boleh nak fokus. Kita punya energy tu kena double ataupun triple daripada diorang. Sebab kalau kita punya energy tu rendah daripada diorang, kita tak boleh nak handle. Memang tak boleh. Sebab saya ingatlah dulu masa mula-mula saya buat program kan dengan anak-anak ni, first sebagai speech therapy, ya Allah, memang sakit badan. Saya buat mula-mula playgroup, lepas tu saya buat intensif program. Kalau mula-mula dulu saya memang orang yang memang join dan saya yang train terapis lah. Tapi bila dah lama-lama dia orang dah boleh handle, so saya let go dekat dia orang yang buat lah. So saya jarang-jarang join. Tapi first macam untuk hari minggu pertama tu, badan memang sakit. Sebab kita punya all out energy tu memang balik tu memang flat, badan sakit macam pergi exercise naik panjat gunung mana macam tu. Sebab kita handle anak-anak yang hyperaktif, anak-anak yang sangat attention dengan sangat yang bermasalah kan. Jadi memang kita nak kena bantu, nak kena pegang, nak kena angkat, nak kena tolong dia orang buat semua benda supaya dia orang boleh sedar dan boleh buat apa sepatutnya yang kita nak suruh buat tu kan. Memang sakit badan. So bagi untuk parents-parents yang macam mungkin baru nak start, nak buat aktiviti secara kita panggil drastik juga, mungkin sebelum ni kita jarang buat ke kan, mungkin baru nak start ke apa, sebenarnya feeling perasaan yang macam tersalah buat, sakit-sakit badan, penat, badan sakit tu biasa. Itu biasa. Sampai sekarang kalau jumpa student, kalau yang memang aktif tu, yang memang kita nak kena 3-4 kali ganda energi daripada dia, balik memang flat. Memang flat. Sebagai terapi pun memang penat, memang akan sakit badan. Tapi itulah dia punya satisfaction dia kan. Teacher Noi hari ni boleh dapat join lah. Itulah kan. Selalu kita jumpa dekat e-learning je kan. Okay, so malam ni saya nak cerita, saya nak explain sikit mengenai untuk topik pelat. Sebab saya perasan ramai juga yang tanya pasal pelat ni kan. Cuma pelat ni saya jarang explain. Okay, saya sikit-sikit lah saya explain sebab kebanyakan yang saya dapati anak-anak yang pelat ni masih lagi berada pada peringkat yang bahasa dia masih lagi belum establish. So that's why saya selalu cakap dekat parents, saya kata betulkan ataupun kukuhkan dulu bahasa, kukuhkan dari segi bilangan vocab dia, kukuhkan dari segi ayat dia, kukuhkan dari segi kemahiran untuk bertanya soalan, untuk menjawab soalan, iaitu kemahiran bahasa tu kan. Kukuhkan yang tu dulu, dan nanti bila yang tu dah strong, bahasa ni dah strong, dan barulah kita start betulkan dia punya sebutan pelat tu. Tapi kalau bahasa tak strong, kefahaman masih lagi rendah, contohnya bagi arahan masih lagi susah nak follow, duduk pun macam tak berapa nak boleh duduk lagi. So kalau yang macam tu, memang kita maksudnya kalau kita nak ajar pelat, betulkan pelat, kita akan struggle. Memang tak boleh nak buat. Seriously memang tak boleh nak buat. Dan bukan belum masanya pun. Dan dia pun tak boleh nak faham kalau kita ajar proses nak betulkan pelat tu. Jadi so malam ni saya just nak ajar 2 teknik. Okay, 2 teknik yang asas untuk kita nak betulkan pelat anak. Okay, 2 teknik asas. So dia ada 2 condition. Dia ada 2 condition anak. Okay, 2 condition anak dan 2 teknik yang berbeza. Alright. Okay.
So dah ready ke belum ni? Dah ready ke tengah makan ni? Ke tengah moreh? Tengah moreh ke? Cuba bagi tahu sikit tengah makan apa moreh tu. Jangan post gambar pula kat situ kan. Nanti saya terliur dengan tengok kat situ kan. Sambil buat live ni terliur tengok ada makanan moreh pula kat situ. Alright, okay. So yang pertama, okay, dah ready untuk yang pertama ni? Dah ready dah ni. Dia dekat-dekat nak raya ni makin kurang sikit orang ni. Sibuk buat kuih raya ni saya rasa. Kan. Alright. Okay, dah ready kan? Okay. Tu ada seorang tu, Izni Syafika tu, tu tim saya tu, dia pun sibuk sekali join kan. Okay. So, yang pertama sekali, okay, teknik yang pertama adalah untuk kanak-kanak yang masih lagi bercakap 3 patah perkataan dan ke bawah. Ayat 3 patah perkataan dan ke bawah. Okay. So, ini untuk anak-anak yang bercakap 3 patah perkataan dan ke bawah. Ayat dia macam contohlah, Mama nak makan lah contoh. 3 patah perkataan, ayat 3 perkataan. Ataupun tengok cat tu, contoh. Okay, ataupun cat tu makan, contohnya 3 patah. Lebih kurang macam tu dia punya ayat. Ataupun 3, 2, 1 kan. So dia campur-campur lah biasanya. Okay, tak adalah anak tu bercakap 3 patah je sepanjang hari. Tak juga. Okay, so maksudnya ini adalah yang pertama ni adalah teknik yang digunakan, anda boleh gunakan untuk anak-anak yang bercakap tak kisah umur dia berapa. Okay, tak kisah umur dia berapa, yang penting dia punya bahasa, level bahasa tu dia boleh sebut dalam 3 ayat 3 patah dan ke bawah. Tapi make sure 3 patah tu pun banyaklah juga, tak adalah sikit sangat. Atau yang sepatah-sepatah cakap 2 ayat macam mama nak makan, 2 patah ataupun 3 patah ke bawah. Okay, so kalau untuk yang ni biasanya kemahiran bahasa untuk kanak-kanak yang bercakap level 3 patah dan ke bawah ni, kefahaman bahasa dia masih lagi pada peringkat yang kita panggil rendah. Kita panggil rendah. Jadi kalau anak tu let's say berusia 2 tahun, 3 tahun, that's why kita tak buat teknik yang saya nak ajar kemudian ni. Yang 3 patah dan ke bawah ni biasanya kalau secara perkembangan normal je, okay, perkembangan normal adalah kanak-kanak berusia sampai 3 tahun lebih kurang. Umur lebih kurang sampai 3 tahun. Okay, tapi kalau let's say anak tu berusia 5 tahun, 6 tahun ke tapi masih lagi bercakap ayat 3 patah dan ke bawah pun boleh guna teknik yang saya nak ajar ni untuk betulkan dia punya sebutan dia. Alright. So teknik ni mudah. Okay, teknik ni mudah. Teknik ni senang je. Sebab kalau kita nak ajar teknik yang spesifik pun anak masih lagi tak boleh nak follow. Nanti saya tunjukkan kenapa sebenarnya anak susah nak follow tu. Okay, kalau anak tak ada tumpuan memang tak boleh nak follow. So yang ini adalah kita panggil sebagai teknik highlighting. Okay, teknik highlighting. Teknik dia tu nama dia highlighting. Okay, so highlighting ni adalah, okay, kalau kita dengar perkataan highlighting pun, highlight bermaksud kita tekankan ataupun kita nak menerangkan sesuatu. Bukan menerang tu macam terang pula kan. Yelah macam kita guna highlighter, kan, macam kita guna highlighter dekat kita punya nota. So maksudnya kita nak kena tekan benda tu supaya dia nampak penting. Okay. So teknik highlighting ni banyak digunakan sebenarnya. Okay, teknik highlighting ni kita guna untuk ajar bahasa pun, yes. Untuk ajar nak betulkan pelat pun kita boleh guna teknik highlighting ni juga. Cara dia macam ni je, simple je. Okay, cara dia simple. So contoh kalau anak tersalah sebut, contohlah apa perkataan yang anak salah sebut, cuba bagi kat saya. Ada tak? Cuba contoh-contoh anak yang pelat tu, macam mana, perkataan apa yang dia salah sebut tu? Ada tak? Cuba bagi contoh kat situ. Sebab tadi saya nampak ada yang kata anak pun pelat kan. Cuba bagi contoh perkataan yang anak pelat tu. Macam mana rupanya, macam mana anda dengar bunyi pelat tu. Okay, sebab pelat pun dia ada normal dia sebenarnya. Dia ada carta normal untuk pelat sahaja. Bukan bahasa dia ada carta normal untuk pelat. Untuk certain umur, setengah pelat masih lagi normal. Tapi it's okay untuk kita betulkan, tapi dengan cara yang saya nak bagi ni. Okay, susu cucu. Okay, yes, kacut. Okay, maksudnya dia tukar bunyi s kepada bunyi ch. Susus bunyi s kepada bunyi ch. Fonik lah, fonik. Dia kalau
Dia kalau nak betulkan pelat ni dia pakai kaedah fonik tau. Tangan jadi kangan, terkekeh backing. Okay, lori jadi lowi. Itu apa kita panggil sebagai gliding. VV jadi TV, itu assimilation. BU, biru jadi BU, itu gliding. Itu nama, itu semua nama jenis pelat. Yang saya sebut tu nama jenis pelat. Itu tak apalah, anda tak tahu pun tak ingat pun tak apa. Tapi itu adalah nama jenis pelat. Kipas jadi pipas, itu adalah fronting. Pisang jadi piang, itu deletion, sounds deletion. Kan? So itu antara. Okay, kasut kepada kacut, kacut seh kepada ceh, itu dipanggil sebagai affrication, something lah, dia ada bunyi tu, nama dia affricate. Affricate, ceh tu nama dia affricate, dia jenis affricate. Se tu dia panggil sebagai bunyi geseran, bunyi apalah nama, saya pun dah tak apa ingat, dah tak lama tak guna dia punya perkataan tu kan. Okay, so contohlah dia tukar kepada ceh. Sebenarnya kalau di bawah usia 4 tahun sebenarnya normal, masih lagi normal, sebab untuk bunyi okay, untuk bunyi tu dia level untuk kanak-kanak last paling dapat biasanya dalam usia 4 tahun. Kalau usia bawah 4 tahun tak boleh sebut S, tak boleh sebut S tu. Okay, kasut dia tukar jadi bunyi lain lah, kasut ke katut ke. Okay, maksudnya S tu tak betul, masih lagi normal. Tapi kalau kita nak betulkan, kita maksudnya tak perlu nak suruh dia betulkan setiap kali. Okay, sebab kita kan suka buat macam contoh anak sebut kacut. Contoh kan, kacut kita cakapkan dia, okay, kasut. Nanti mesti anak tu ulang lepas tu sut kan, cut. Dia akan jadi cut juga. Ataupun ada setengah anak dia ulang kita sebut betul, tapi nanti bila dia bercakap sendiri dia salah balik. Selalunya dia condition dia macam tu. Okay, roti jadi loti, ru jadi le, lateralization, lateralization. Susah betul nak sebut tu. Okay, semua tukar jadi P, okay, so kalau let's say dia masih berada dalam range yang normal, tak apa, maksudnya kita betulkan secara tak langsung je. Tapi dia ada setengah kanak-kanak dia macam ni tau, dia kena tengok anak-anak. Okay, kalau ada anak-anak yang memang boleh follow kita cakap, okay, tak apa, kalau kita nak suruh, okay lah, kasut, kita boleh ajar macam tu, dan dia boleh nak tiru. Tapi most of, kalau 3 tahun ke bawah, tak ada maknanya dia nak ikut. Memang tak ada makna dia nak ikut. Jarang lah saya jumpa yang memang nak ikut. So, apa yang kita boleh buat adalah buat macam ni je. Guna teknik highlighting. Kita highlight bunyi tu supaya dia boleh dengar, dan nanti bila sampai masa dia akan betulkan. Dia benda tu dia gradually akan betul tau sebenarnya. Dia bukan akan terus tiba-tiba betul. Dia maksudnya setiap bunyi tu dia akan secara berperingkat akan dibetulkan sampai masa. Disebabkan kita kena faham yang anak tu tadi dia membesar, dia macam kebolehan nak jalan lah. Kan dia mula-mula bergerak sikit, lepas tu golek, baby kan, lepas tu baru boleh duduk, lepas tu baru boleh merangkak, lepas tu baru boleh nak berjalan pun pegang-pegang dinding dulu. So step-step dia macam tu. So sama juga dengan kita punya organ-organ kat dalam mulut ni, lidah kita, rahang kita. So organ-organ bibir semua ni, yang speech punya organ ni, dia perlukan masa untuk dia matang. Sebab tu dia pelat sebenarnya. Sebab tu anak pelat, sebab organ-organ tu masih lagi belum matang. So bila dia berusia 4 tahun ke atas, 5 tahun, masa tu baru start matang. Baru start sebutan tu macam dah jelas. 2 tahun 3 tahun tu belum matang lagi. Baru duk praktis lidah nak gerak macam mana, lidah tu nak letak dekat mana. Okay, lidah depan lah, lidah belakang lah, nak tekak lah, semua nak kena kontrol kan. Jadi maksudnya dia masih lagi tengah belajar. So that's why sebab tu dia pelat. Jadi kita nak supaya masa ni, masa bawah 3 tahun atau bawah 4 tahun ni, kita nak supaya anak tu tadi dia boleh mendengar bunyi yang betul dengan jelas. So nanti dia akan cuba untuk betulkan. Bila sampai masa dia punya organ kat mulut tu dah start matang, okay, dia start macam dah boleh gerak dengan lebih baik, okay, koordinasi dia lebih baik, bunyi tu akan boleh buat. Kan. Okay, ni saya bercakap untuk yang teknik pertama tadi tau. Tak habis lagi tu. Panjang betul explanation dia. Berapa nak habis ni kan. Okay. So, teknik highlighting tu kita highlight macam ni je. Contoh kasut. Dia cakap kacut. Kita kata, oh ada kasut. Kasut. Seh tu kita kuatkan. Bunyi seh tu kita kuatkan. Contoh ada cakap lori, jadi loyi kan. Oh ada lori. Ada lori. Lori. So kita yang sebut bunyi tu kita highlight dengan terang. Bunyi yang dia salah sebut tu.
Contoh macam tadi, apa, lampu jadi papu. Kan tadi ada saya terbaca, lampu jadi papu. Lampu. Ada lampu. Lampu. Kita yang sebut lam tu dengan kita tekankan sikit, kita kuatkan sikit suara. Lampu. Okey. Okey, kalau itu, kalau yang maksud itu teknik highlighting. Memang betulkan macam tu je sebenarnya. Kita tak perlu nak cakap okay, lam, sebut lam, lampu. Dia pun ulang lampu. Kalau kita buat macam tu boleh. Tapi sebenarnya dia susah nak lekat. Memang tak lekat pun sebenarnya. Selalunya dia tak lekat. Lama-lama dia ambil masa yang lama baru dia akan betulkan. Selalu kadang-kadang benda tu pun dia betul sebab mungkin dah sampai masa dia betul. Kan? Kasut jadi kasyut. Kan? Seh jadi syeh. Dia dekat lah. Seh jadi syeh tu dia tak jauh lah beza dia. Okay? Dia macam tempat yang hampir. Kalau seh lidah kat depan sikit, syeh lidah dekat tengah langit. Kedudukan lidah tu je dia tersalah. Sebab tu dia jadi seh jadi syeh. Kan? Dia kena tahu kedudukan lidah. Itu lebih kepada teknikal lah. Teknikal tu kalau siapa nak belajar, kan, saya boleh ajar teknikal tu, dia tak susah sebenarnya. Tapi dia nak kena ajar fonik. Saya nak kena ajar fonik untuk setiap bunyi tu macam mana nak buat. Dia macam tu. Okay, so teknik highlighting. Ingat teknik highlighting. Kita yang highlight bunyi tu. Okay, nak suruh anak sebut balik boleh kalau anak tu nak sebut. Tapi kalau anak tu tak nak sebut, tak apa. Jangan paksa. Tak perlu paksa. Dan kita pun tak perlu risau sangat-sangat kalau anak tu masih lagi bercakap kata dalam 3 ayat 3 patah. Sebutan dia pelat. Maksudnya kita tak perlu sangat-sangat risau. Kalau dia dah boleh buat ayat 3 patah tapi adalah sebutan dia pelat-pelat. Tak payah risau sebab benda tu normal, proses normal je. Just take the moment, kita leja-leja bersembang dengan dia. So tak perlulah kita setiap kali anak tu salah, setiap kali tu kita nak betulkan. Setiap kali salah, setiap kali tu kita nak suruh dia betulkan. Dia akan jadi too much. Dia dah lah nak belajar bahasa, dah lah nak kena ingat perkataan, dah lah nak kena tahu macam mana nak buat ayat. Lepas tu kena pula betulkan sebutan lagi. So proses tu terlalu banyak untuk dia. Nanti dia akan struggle. Dia akan rasa macam banyaknya benda, susahnya nak bercakap ni. Dia macam tu. Kalau tak nak ikut tak apa. Tak payah ikut. Tak payah suruh ikut. Kita yang sebenarnya kena highlight, bukan anak tu. Kita highlight. Tapi kalau anak nak ikut, okay, bonus. Kalau anak tak nak ikut, pakai teknik highlight tu, kita yang repeat benda tu banyak kali. Contoh kasut dia kan. Dia kata, mama kacut contohnya kan. Kasut. Kasut. Kalau kita katalah let's say nak suruh dia sebut balik, kasut. Kan, contoh kalau dia sebut, dia tiru, tak apalah. Tapi kalau dia tak nak tiru, it's okay, tak apa. Sebab kalau yang level 3 tahun, yang level 3 patah perkataan dan ke bawah, bahasa dia masih lagi rendah. Dia punya speech age, umur bahasa dia masih lagi rendah. Maksudnya kalau dia tak boleh sebut bunyi S, semua tu adalah, bagi saya macam dia masih lagi berada dalam proses nak betulkan sebutan dia. Dia tengah melalui proses tu. So kita janganlah meletakkan harapan yang terlalu meninggi sangat untuk anak-anak ni. Bukan tak boleh letak harapan tinggi, tapi kita kena tahu level mana dan mana satu prioriti yang kita nak kena betulkan dulu. Okay. Kalau yang bercakap 2 patah, vocab mungkin baru sepatah-sepatah. Okay. Ayat dia macam perkataan baru sepatah-sepatah, ada dalam berapa puluh perkataan je baru, ataupun baru start sambung ayat 2 patah perkataan. Kalau yang macam ni, kita tak perlu conscious sangat pasal dia punya sebutan lagi. Mungkin kita dengar dia sebut salah, is okay. Tapi kita jangan terlalu conscious nak suruh anak tu betulkan setiap kali dia salah. Yang penting kita fokus untuk betulkan bahasa. Contohnya kita tambah lagi vocab dia supaya dia faham lebih banyak. Supaya dia sebut lebih banyak. Supaya dia boleh buat ayat yang lebih panjang. Dia boleh jawab soalan kita. Dia boleh tanya soalan pada kita. Yang bahasa tu. Sebab yang tu dia perlukan masa yang lama tau untuk kita betulkan. Tapi untuk pelat sebenarnya dia adalah proses. Anak tu akan dari masa ke semasa dia akan betulkan. Cuma tugas kita untuk bagi tahu bunyi yang betul. Kita bagi tekankan bunyi tu supaya dia lekat dekat otak dia. Dia dengar tu dia lekat. Walaupun masa tu dia tak boleh buat lagi, tapi dia dah tahu bunyi yang dia sebut tu salah. Bunyi yang betul lain. Tapi untuk sekarang dia masih lagi tak boleh sebut. Later on bila dia punya articulator ataupun dia punya organ-organ bahagian mulut dah matang, dia akan start betulkan. Kalau kita dengar pelat macam tu kan, mula-mula tak boleh sebut, tapi lama-lama dah boleh sebut dah. Dia memang macam tu. So tugas kita bagi tahu je. Kita bagi tahu bunyi yang betul. Kalau let's say dia kata nasi jadi nacik. Nasi. Ada nasi. Nasi. Tu kita macam kuatkan sikit bunyi dia kan. Kuatkan sikit bunyi dia. Itu kalau yang level rendah. Okay, level yang rendah. Itu teknik pertama. So kalau yang kedua, teknik kedua ni dah barulah datangnya
kalau anak tu dah level dah boleh bercerita. Okey, maksudnya level ayat dia 4 patah dan ke atas, dia dah boleh bercerita. Kalau kita tanya soalan boleh jawab. Okey, dia pun boleh tanya balik soalan kat kita. Kalau kita bagi arahan memang dia boleh ikut. Dan satu lagi dia boleh duduk. Satu lagi dia boleh duduk. Kalau tak boleh duduk, tak boleh nak buat ni. Teknik kedua ni tak boleh buat. Memang tak boleh buat. Okey, teknik kedua ni ada teknik-teknik yang memang digunakan oleh kita buat secara, kita panggil sebagai teknik yang structured. Teknik yang berstruktur. Dia ada, dia punya step by step. Okey, sebab kalau untuk anak-anak yang dah boleh duduk, bahasa dia dah bagus, contohnya kefahaman dia dah bagus, kita nak bagi arahan dia boleh faham, dia boleh ikut, kita nak suruh buat apa dia boleh ikut. Kalau nak suruh buat tak nak buat, mengamuk-ngamuk lagi tu pun susah nak buat. Okey, so bahasa dia pun dia dah bagus lah. Biasanya kalau kefahaman dah tinggi, bahasa biasanya dia dah boleh bercerita. Okey, untuk anak-anak dah boleh bercerita tapi masih lagi pelat. Ada bunyi-bunyi yang masih lagi pelat, contoh dia. So kalau yang macam ni, okey, kita dah boleh start betulkan bunyi-bunyi yang dia salah tu secara fokus. Kita panggil fokus. Okey, contoh bunyi S tadi kan, tu. Ini kalau lepas 4 tahun tau. Kalau anak bawah 4 tahun tak payahlah buat structured punya ni, tak perlu. Buat highlighting tadi je. Sebab bunyi tu lepas 4 tahun. 4 tahun macam tu dia punya level yang normal dia. Okay. Boleh bercerita tapi ayat tak lengkap. Yes, kalau bercerita ayat tak lengkap biasanya vocab dia. So kita kena bantulah dia untuk lengkapkan cerita tu. Kita tolong lengkapkan. Itu biasa. Sebenarnya benda biasa untuk kanak-kanak baru. Dia dah ada bahasa, dia nak start bercerita, tapi adalah sikit-sikit vocab yang dia tak tahu macam mana nak isi dekat ruangan-ruangan ayat tu. So tugas kita lah nak bagi perkataan yang perlu diisi tu. Kita ceritakan balik. Kita ulang balik ayat dia, bagi balik ayat yang betul. So dia tahu, oh itu perkataan yang dia tertinggal. Macam tu. Okay. So contohlah saya bagi bunyi S tadi. Okay, saya nak tunjukkan secara structure ni. Tapi satu bunyi je lah saya boleh ajar. Bunyi lain tu, dia kena tahu juga teknik dia. Tapi flow dia sama. Okay, flow dia sama. Okay, pertama sekali bunyi S tu. Okay, dia punya step nak ajar dia. Yang pertama kena dalam bunyi individual. Kita panggil apa? Kalau dah bahasa je in isolation ataupun bunyi tu bunyi individual. Kalau bunyi S tu, bunyi S tu, dia bukan huruf S tau, dia bunyi S. Bunyi S. Bunyi A, bunyi P, bunyi C. Tu bunyi. Okay, dia bukan huruf, dia bunyi. So dia bukan alfabet, dia sounds. Dia kalau dalam bahasa bunyi dia tu dia panggil sebagai dia guna IPA symbol lah. Macam kamus punya kamus, kalau kamus Dewan Bahasa ataupun kamus English Oxford ke apa tu kan dia ada perkataan English, lepas tu dalam kurungan dia ada macam simbol-simbol transcription tu kan. Itu nama dia IPA symbol. IPA symbol tu dia menunjukkan bunyi. Dia bukan alfabet tapi dia represent sounds, bunyi. Yang itu memang kalau untuk speech, tapi memang kita orang belajar lah. Macam saya belajar benda tu dan kita boleh baca dan boleh tulis menggunakan simbol tu sebab dia represent sounds. Okay, so macam tu simbol S tu. Okay, bunyi dia bunyi dia. So yang step yang pertama adalah kita ajar. So ini sebab kita step yang dilalui ini supaya anak tu tadi dia boleh lekat. Bunyi S tu dia boleh lekat. Maksudnya nanti kalau dia guna secara spontan dah tak salah dah. Sebab kalau kita betulkan secara tak langsung, contoh kita kata saya, okay, sebut sa, ya, mungkin masa dia tiru tu boleh. Tapi lepas tu bila dia cakap sendiri dah jadi salah balik. Tapi ini proses yang kita buat ni ada supaya dia reprogram balik. Kita start daripada awal. Iaitu kita ajar bunyi yang pertama, bunyi dalam isolation ataupun bunyi secara individu. Iaitu bunyi ajar buat tu je dulu. Sampai dia boleh, memang boleh buat tu. Okay. So, dah test bunyi tapi bila sebut jadi C kan. Tu boleh kan? Bunyi tu biasa boleh. Tak susah nak buat bunyi tapi bila masuk perkataan dia salah balik. Sebab tu kena follow step ni. Kena follow step. Okay. So, kita ajar dulu. So, macam mana nak ajar bunyi S? So, ini yang saya kata nak kena follow anak tu, kena ada perhatian dan tumpuan, kena faham arahan. Kau tak faham tak boleh nak follow. Alright. So, contohlah kita boleh ajar. Kata, okay, lidah letak kat belakang gigi. Kedudukan lidah. Kita kena tahu pula kedudukan lidah semua kat mana. Sebab tu kata kaedah fonik ni. Okay. So, lidah kena letak belakang gigi. Lepas tu senyum sikit. Lepas tu kita boleh rasa angin. Boleh bagi dia rasa. Ada angin. Cuba buat.
ada tak angin. Kalau dia buat tu, maksudnya kita bagi cue-cue yang dia boleh rasa supaya anak tadi lebih mudah untuk faham. Kan? So dia boleh buat okay, contohlah dia dah boleh buat setiap kali kita suruh tu dia dah betul dah bunyi individu. At least kalau 10 kali kita suruh dia buat bunyi tu, 8 kali dia boleh sebut. 80% rate yang betul. Baru kita boleh move kepada next step, iaitu sambung dengan bunyi vokal A, I, O, U tu. A, I, U, O, E. So kita sambunglah. Sa, si, su, so, se, se. Semua kena betul. Itu maksudnya mengajar bunyi dalam suku kata. Suku kata. Okay, daripada bunyi individu, kita move kepada suku kata. Okay, suku kata ni pun sama. Setiap bunyi tu, okay, mungkin sa dia boleh sebut. Sometimes anak sa boleh sebut, masuk si tak boleh dah. Sebab dia bunyi vokal yang berbeza. Dia akan bagi efek yang berbeza. So kena train lah untuk setiap bunyi tu. Sa, si, su. Kalau boleh sebut sa, belum tentu boleh sebut si. Belum tentu boleh sebut su. Belum tentu boleh sebut so. Kan? So kena satu-satu. So maksudnya okay, sama juga kalau untuk syllable ataupun suku kata pun kena 80% kena betul. Nampak tak betapa teknikal dia mengajar pelet. Boleh nak buat kat rumah. Tapi kadang-kadang tu sebab dia terlalu teknikal. Kalau anak yang tak boleh nak fokus, tak boleh nak buat. Sebab tu saya tak sarankan buat teknik yang sebab orang tanya macam mana teknik tu kan. Saya boleh ajar tapi buat tak boleh, nak boleh buat ke tak boleh tu masalah dia. Kan? Kalau anak yang masih level bahasa rendah, level je rendah-rendah, nak duduk pun susah, nak buat teknikal macam tu memang tak lah kan. Sebab tu kita guna teknik highlighting je dulu. Okay, so tu yang kedua, step yang kedua dalam suku kata. Masuk yang ketiga baru, okay, suku kata dah boleh, baru kita move kepada perkataan. Carilah perkataan-perkataan, kita guna gambar lah. Biasa kalau anak tak boleh baca, kita guna gambar lah. Cari gambar-gambar yang perkataan dia bermula dengan huruf S. So dia ada S depan, S tengah, S belakang. Contoh S depan, satu. Apa lagi? Sapu, sikat, S kat depan. So dia kena sebut lah. Okay, sebab dia dah boleh sebut sa, si, su, so, se tadi. Okay, bila masuk perkataan, okay, dia kena lah macam contoh yang ni, sikat. So dia kena betul-betul sebut sikat. Satu. Guna gambar lebih senang. Suruh dia label gambar tu. Alright. So kalau S kat tengah, S kat tengah apa? Dia time-time nak cari perkataan macam ni memang saya tak jumpa. S kat kasut. S kat tengah kasut lah. Kasut. S kat tengah lebih susah sebenarnya sebab dia ada terpengaruh bunyi depan dengan bunyi belakang tu. Kasut. Apa lagi? Basikal. Contohlah tu panjang sikit lah. Kan? S kat tengah. Dan satu lagi S kat belakang. Kipas. Lipas. Kena bertabah. Memang bertabah betul lah. Kalau yang structured ni memang kena bertabah betul. Tapi efek dia cepat. Sebenarnya efek dia cepat. Dia lebih cepat berbanding kita ajar bahasa. Lebih cepat berbanding kita ajar vocab. Tapi kena konsisten. Betul. Dia memang dia nampak teknikal macam tu. Tapi once anak boleh follow, dia sebenarnya sekejap je. Sekejap je. Sekejap. Dia tak lama. Dia tak makan masa lama. Dia tak macam kalau kita ajar anak untuk faham vocab. Kita ajar anak untuk buat ayat. Dia ambil masa lama. Okay? Nak tambah vocab, nak buat ayat semua tu ambil masa lama. Tapi untuk ajar betul dengan pelat ni, dia memang teknikal macam tu. Tapi masa dia tak lama. Dia tak lama. Kalau kita betul-betul buat dan anak betul-betul follow. Macam setiap hari ada kita spend mungkin 20 minit untuk kita fokus ajar betulkan benda tu. Tapi masa 20 minit tu je lah betulkan. Masa-masa lain, leisure. Jangan sepanjang hari tau. Sepanjang hari stres anak tu nanti. Kita cari masa sehari mungkin 20 minit just macam fokus untuk betulkan yang tu. Maksudnya buat yang structured tu. Tapi masa lain lepas habis sesi tu kalau dia nak salah sebut ke apa, kita macam tak tegur sangat. Kita let go je dulu. Sebab dia masih lagi dalam proses belajar. Tapi bila once dia dah masuk kepada perkataan ataupun dia masuk dalam ayat, yang tu kita dah boleh start remind. Yang tu kita dah boleh start remind. Tapi kalau level yang kita baru adjust dengan sa, si, su, so, se tu, ayat itu sebenarnya kalau masa mengajar tu je kita fokus, lepas mengajar tu kita boleh let go je. Suka hati kau lah nak cakap pelat. Nanti kita betulkan lagi bila masuk level seterusnya. Kan? Macam tu. Okay? So lepas tu baru masuk perkataan. Lepas perkataan baru masuk ayat. Cari pula ayat yang ada bunyi S. Saya suka sikat. Contoh. Saya suka sikat rambut. Banyak huruf S kan?
semua suka makan lah. Contohlah apalah perkataan yang ada bunyi S tadi tu. Sebab kita nak biasakan dia dalam ayat pula. Dalam perkataan mungkin lebih mudah. Bila masuk ayat dia sebenarnya lagi susah. Kan? So the next step barulah bila dah boleh ayat tu barulah kita yang bila dah masuk dalam conversation punya level, yang itu ya baru kita boleh betulkan setiap masa. Contohnya bila kita sembang-sembang dia tersalah sebut, kita boleh tegur betul ke tu sebut tu. Sebab by the time dah masuk perkataan ataupun dah masuk ayat ataupun dah masuk level conversation, anak tu sepatutnya dia dah aware dah kesalahan dia tu. Dia tak sedar dah dia tersalah sebut. Dia akan sedar yang dia tersalah sebut. Masa tu dia akan selalunya, kalau anak yang betul-betul dah faham, yang dah boleh follow, dia akan betulkan sendiri kesalahan dia tu. Level macam tu. Dia itu step-step dia. So kalau R agak susah. R adalah bunyi yang paling susah nak ajar. Sebab dia ada sedikit pergerakan lidah yang agak susah sebenarnya nak buat. Tapi saya pernah guna teknik ni. R. Dia R tu, dia bukan bergulung tau. Dia tak perlu bergulung lidah. Dia bukannya bergulung sampai ke belakang. Bukan. Tu retroflex tu bahasa lain. Kalau R bahasa Melayu dia sikit je. Rumah. Dia just touch je. Rumah. Roti. Dia tak bergulung pun. Dia just touch. Dia just sentuh le langit sahaja. So macam mana kita nak buat? Biasanya saya akan ajar bunyi So lidah tu, ni le langit. Ni gigi. Depan ni gigi. Lidah kita, dia sentuh sikit je le langit tu. Dia macam kita lalukan macam ni. Dia lalukan macam tu. Dia kena something yang visual lah kalau kita nak ajar anak-anak ni. Dia kena nampak. Macam guna lukisan ke video ke something lah. Kena carilah. Dah boleh tu baru ra, ri, ru, ru, re. Lidah kat depan. Kalau R tu kan jadi bunyi buah ke apa, itu dia depankan kan. So ni lidah tu macam kat depan belakang gigi, tapi dia tak really sentuh gigi, tapi dia just lalu kan je tau. Dia macam dia macam touch, dia tak really touch tapi dia just lalu. Mula-mula saya kadang-kadang saya ajar dia lalukan lidah dekat langit je. Lalukan lidah kat langit. So sambil lalukan tu ada sounds kan. Gosok macam kita gosok lidah kat langit tu. Dia macam tu. Tu R. Lepas tu barulah sambung. Kalau boleh sebut, dia bukan R tau. Dia bukan sebutan dia. Kalau ajar sounds awal tu bukan R. Yang tu. Tu sounds dia. Jangan sebut R. R tu dia dah ada bunyi vokal kat depan. Itu dah masuk bunyi syllable. Itu dah masuk suku kata. Kalau S, kita bukan suruh anak sebut S. Kita sebut S. Dia fonik. Kalau lepas tu sambung ra, ri, ru, ro, re, ra. Lepas tu masuklah perkataan dan seterusnya. Dia kalau dah boleh sebut dalam bunyi yang apa tu, dalam bunyi individual, dah boleh sebut dalam suku kata, seterusnya tu dah mudah dah. Dia yang awal tu yang susah sebenarnya. Tapi kalau let's say, tapi tak kisahlah macam tu, alam bab bercakap semua tu, yang tu janganlah. Maksudnya betulkan bahasa dululah, saya cerita ni pasal yang pelat, 5 tahun tak boleh sebut S tapi tak lancar nak bercakap. Tak apalah kalau dia dah 5 tahun dah boleh sebut S, tak apa. Kalau dia masih lagi tak bercakap tak lancar, yang tu lebih kepada bahasa, kena betulkan bahasalah. Tak perlulah risau pasal sebutan pelat dia tadi tu. So dia macam-macam tau anak-anak ni. Dia bukannya sama setiap orang. Ada anak dia lancar cakap tapi pelat. Ada setengah yang ini tak pelat tapi ayat pendek-pendek, perkataan sikit-sikit. Jadi kita tengok yang mana satu yang priority. Sebab saya kata priority, yang mana satu kita nak kena betulkan dulu. Jangan kita semua benda kita nak betulkan serentak. Seksalah, kesianlah anak tu kan. Banyak sangat nak belajar dalam satu masa. Kita pun kena tahu priority yang mana. Seolah-olah macam bos kita lah. Bukan bos kita, maksudnya seolah-olah macam kita kerja, tiba-tiba bos kita datang, longgok semua kerjaan aku buat, semua disiapkan. Kita mesti macam, wish, nak buat mana satu dulu ni. Tak tahu mana satu penting, yang mana satu. Mestilah kita ada hierarki priority. Kena yang ni kena siapkan dulu, yang ni dulu, yang mana lebih penting. Dia macam tu. Sama juga kalau anak yang ni pun. So setiap bunyi dia ada cara dia.
Bunyi R macam tadi saya cakap, bunyi dia macam tu cara nak hasilkan dia, macam tu cara nak ajar. Bunyi S macam ni, bunyi C macam ni, D, T, L. So setiap bunyi tu dia ada cara dia. Cuma susunan dia tu samalah, daripada bunyi individu kepada suku kata, kepada perkataan, kepada ayat tu sama. Susunan tu sama, boleh follow susunan tu. Cuma secara mengajar setiap bunyi tu kena tahu jugalah macam mana. Macam bunyi K kan, K. Dia bukan bunyi K, bunyi K. Huruf K tu kan. Kasut jadi tacut, contoh je lah. Pokok potok, contoh lah kan, dia pelat K. So dia nak ajar bunyi K tu agak susah. So dia ada cara dia juga. Ada teknik dia macam mana kita nak hasil dan suruh anak tu keluarkan bunyi K. Dia sebenarnya K tu lidah belakang yang angkat. Tu je. Betul ke kalau anak pelat kita bagi aiskrim aja tadi? Tengoklah bunyi apa kita nak suruh buat, ajar guna aiskrim tu. Boleh pakai aiskrim, tapi bergantung kepada bunyi apa nak dihasilkan. Kalau nak hasilkan bunyi K, takkan kita nak ajar pakai aiskrim, tak boleh. Sebab K bunyi belakang. Bunyi aiskrim tu sebab kita nak jilat kan. Boleh. Tapi kita tak sebut lidah terkeluar, kita lidah kat dalam. Tak juga sebenarnya. Aiskrim tu boleh lah kalau macam sebagai kita nak suruh dia gerakkan lidah, itu boleh. Maksudnya dia mungkin lebih kepada oromotor exercise. Kita nak suruh dia exercise lidah, gerakkan lidah, buat latihan lidah. So aiskrim tu kadang-kadang kita guna sebagai, kita letak aiskrim, okey jilat, dia kena keluarkan lidah kan. So kita ajar untuk dia move lidah dia, belajar menggerakkan lidah. So lebih mudah untuk dia. Nanti bila nak hasilkan bunyi-bunyi lebih mudah. Okey. So ada je kita guna aiskrim, tapi bukan untuk betulkan pelat. Biasanya mungkin lebih kepada nak suruh dia keluarkan lidah. Mungkin ada anak mungkin dia tak tahu nak keluarkan lidah dia. Dia susah nak gerakkan lidah dia. Dia just tak tahu macam mana nak gerakkan lidah dia dengan betul. So kita bagi point. Kita letak aiskrim, lollipop sebagai point kat depan ni. Jadi dia tahu target dia ke mana lidah dia nak kena keluar. Sebab kalau kita bagi arahan, okey keluarkan lidah. Dia macam mana nak keluarkan macam tu. Dia struggle nak keluarkan. Okay, kalau kita bagi point, contoh kita letak kat sini. Ataupun setengah orang letak jam lah, so dia jilat kan. So kita bagi point supaya anak tu tadi dia tahu direction lidah dia ke mana nak pergi, ke mana nak bawa. So bila dia tahu nak gerakkan lidah dia dengan baik, dia tahu direction ke mana. So nanti kita nak ajar bunyi lebih mudah. Okay, fungsi dia selalu macam tu. Alright. Okay. So tu je dua teknik dia. Rasa-rasanya nak buat yang mana? Teknik highlighting tu lebih senang. Dia tak payah susah sangat. Kita highlight je. Tapi kena konsisten highlight lah. Kita nak bagi tahu dia. Okay, yang betul macam mana. Okay. Untuk anak pelat dan speech delay, mana lebih mudah untuk ajar membaca? Guna teknik fonik atau cara huruf? Jadi depends tau sebenarnya. Ada setengah kanak-kanak dia boleh je belajar dengan huruf. Ada setengah kanak-kanak dengan fonik lebih senang. Dia belajar membaca ni, dia kena ada satu skill tau. Dia kena ada, anak tu dia kena ada satu level ataupun satu skill yang mana dia boleh faham yang setiap bunyi tu bersambung dan dia membentuk perkataan. Itu kefahaman dia. Kefahaman berkenaan setiap bunyi tu dia boleh bersambung. Dan bila bersambung, dia boleh membentuk satu perkataan yang perkataan tu ada makna. Dan baru sebenarnya dia akan masuk level yang dia betul-betul faham membaca tu macam mana lah. Okay? So awal-awal, dia depends juga. Dia tak kisah sebenarnya delay ke tak delay. Dia bergantung kepada mana satu anak tu boleh terima. Dia ada anak yang walaupun dia delay, tapi dia boleh membaca dengan cara yang kalau bukan fonik pun. Ada anak yang delay tapi boleh baca dengan fonik. Jadi benda dia bukan isu fonik ke tak fonik tu, dia tak ada kaitan dengan anak delay atau tak delay. Even anak yang tak delay pun kadang-kadang dia boleh je. Kaedah fonik lebih mudah dia dapat berbanding kaedah yang huruf. Kita betul huruf kan, K, A, K macam tu. Okay. So dia bergantung yang mana satu dia lebih pick up lebih cepat. Cuma kalau pelat memang kita guna kaedah fonik. Kalau nak betulkan pelat, memang kalau speech therapy memang dia udah gunakan fonik. Kita tak ajar macam contoh, okey sebut K. K tak, kita ajar K. So kalau untuk betulkan pelat, yes kita ajar guna fonik. Tapi untuk membaca boleh guna dua-dua. Sebab dia hanya the matter of anak tu kena faham bunyi tu boleh disambungkan.
Dia kena faham bunyi tu boleh disambungkan, dia membentuk perkataan tu je. Itu konsep membaca. Okay, kalau kita boleh baca ch, a, cha ataupun ca, cha ada setengah tu. Kan? Kita dulu macam saya dulu, saya belajar ca, cha, kan? Ba, ba. Saya tak belajar b, a, ba. Saya belajar fonik tu masa saya jadi speech therapy, belajar kan. Tapi kan sekarang dah ada kaedah fonik. Depends. Mana satu anak boleh terima, yang tu puan guna. Boleh try dua-dua cara sebenarnya. Okay, boleh try dua-dua cara. Okay. Lala pukul 11 juga habis kan. Kan pukul 11 juga. Tak boleh nak pendek. Saya tak tahu macam mana nak live setengah jam. Macam live setengah jam je lah. Tapi saya macam tak boleh nak live setengah jam. Dia macam jadi panjang juga. Tapi tak apalah. Okay. Alright. So semoga diharapkan anda dapat belajar sesuatu malam ni berkaitan pelat. Okay, berkaitan pelat. Sebab pelat ni dia anak pelat belajar sikit-sikit kaedah fonik. Yes, kalau pelat belajar fonik lebih mudah. Kalau anak pelat. Kalau tak pelat boleh mana-mana je. Mana-mana je. Okay, kalau pelat fonik lebih mudah. Okay. Alright. So tadika sekarang pun memang dah banyak yang guna fonik sebenarnya. Okay, tadika sekarang pun dah banyak yang guna fonik sistem. So it's okay, mana-mana je yang asalkan anak tu boleh terima, dan kita guna je, tak ada masalah. Dia sebenarnya konsep dia supaya anak tu boleh sambung bunyi, dan later on kita nak supaya dia tahu bila bunyi tu disambung dia hasilkan perkataan yang bermakna. Yang penting adalah reading comprehension, dia faham apa yang dia baca. Kalau dia boleh baca tapi dia tak faham, masalah juga. Yang penting dia faham apa yang dia baca. Okay, so kalau let's say anak boleh baca tapi tak faham, itu reading comprehension dia masalah. Okay, yang itu memang isu dia dengan vocab. Vocab tak cukup. Sebab tu bahasa kena kukuhkan dulu sebelum anak boleh membaca. Kalau bahasa dia tak cukup, vocab yang bercakap tak cukup, nanti kalau dia boleh baca sekalipun, dia takkan faham apa yang dia baca. Sebab vocab dia masih lagi tak mencukupi. So that's why, sebab tu saya kata bahasa kena strong dulu. Berkomunikasi ni kena strong. Kena memang dah level yang strong, level yang kuat. Level yang kata kalau 6 tahun tu dah perkataan vocab boleh bersembang macam orang dewasa. Okay, bila dia membaca, barulah dia akan ada benda yang kita panggil sebagai reading comprehension. Okay. Alright. Tiga tahun 5 bulan tak pandai buat ayat, masih cakap bahasa dia, tak ada bunyi. Yang itu vocab dia kurang. Vocab dia kurang, mungkin disebabkan kefahaman dia kurang. Kefahaman dia kurang mungkin disebabkan ada masalah lain yang kita kena korek. Itu kena korek tu. Itu sebenarnya ciri lambat bercakap lah tu. Dia asas dia lambat, kurang vocab. Sebab tu dia tak boleh nak buat ayat, sebab vocab dia kurang. Belajar benda baru malam ni. Setiap hari ada benda baru kan. Okay. Okay. So itu saja untuk malam ni. Okay, terima kasih kepada semua. Nanti kita jumpa lagi insyaAllah. Doakan saya konsisten boleh buat. Saya pun itulah berusaha untuk konsisten. Saya nak kena konsisten diri saya dulu, baru saya boleh bagi nasihat kat orang untuk konsisten kan. Okay, doakan saya supaya saya boleh konsisten mengajar. Alright. Okay, itu saja untuk malam ni. Alright, terima kasih pada semua. Dan kita jumpa lagi next time insyaAllah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat more dan selamat berpuasa esok.